Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, maaf zahir batin, minta maaf kalau ada apa-apa salah cikgu cakap sepanjang kita belajar secara online ni ke. Okey. Jadi untuk kelas bulan lepas kita dah belajar bab 9. Jadi pada kelas kita bulan ini kita akan terus sambung kepada bab 10 Geografi tingkatan 3 iaitu sumber hutan. Tajuk bab 10 ialah sumber hutan. Jadi untuk tajuk bab 10 ini dia terbahagi kepada 4 subtopik kecil iaitu 10.1 sumber hutan, 10.2 kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia, 10.3 usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia, dan yang terakhir ialah 10.4 iaitu peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Untuk kelas kita kali ini, cikgu hanya akan cover tajuk 10.1 dan 10.2 sahaja dulu. Untuk 10.3 dan 10.4 cikgu akan cover untuk kelas akan datang. Okey, tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada tajuk 10.1 iaitu sumber hutan. Okey, apa itu sumber hutan? Sumber hutan ni dia merujuk kepada punca atau bahan yang boleh digunakan ataupun boleh diubah suai untuk manfaat manusia. Maksud diubah suai ni apa? Maksudnya contoh kalau kita ambil rotan, kita ambil buluh daripada hutan, kita ubah suai, kita jadikan dia kraft tangan. Okey, jadikan dia bakul ke, ataupun ada orang yang ambil rotan dan diorang jadikan rumah ataupun diorang jadikan pondok. Okey, dan diorang ubah suai hasil daripada hutan untuk manfaatkan diorang sendiri, manfaat diri diorang sendiri. Okey, itu yang dimaksudkan dengan diubah suai untuk manfaat manusia. Poin yang kedua, hutan merupakan sumber semula jadi. Okey, sebab hutan ni dia tumbuh semula jadi. Keluasan hutan di Malaysia ialah 18.56 juta hektar, iaitu di Sarawak seluas 8.23 juta hektar, di Sabah 4.49 juta hektar dan Semenanjung Malaysia seluas 5.84 juta hektar. Jadi kalau kita totalkan tiga-tiga jumlah ini, kita akan dapat keluasan hutan iaitu 18.56 juta hektar dekat Malaysia. Okey, bukan dekat Semenanjung sahaja tapi dekat Sabah Sarawak sekali. Okey. Seterusnya, sumber hutan meliputi hutan paya, hutan pantai, hutan tanah pamah dan juga hutan gunung. Ada 4 jenis ni, okey. Hutan paya, hutan pantai, hutan tanah pamah dan hutan gunung. Hutan tanah pamah ni contoh dia seperti hutan hujan tropika dekat Malaysia ni lah. Okey. Poin yang bawah dia, hutan menjadi habitat bagi pelbagai jenis flora. Flora ini merujuk kepada apa? Flora ini dia merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Fauna pula merujuk kepada haiwan. Okey. Fauna, haiwan, flora, tumbuh-tumbuhan. Okey, kita tengok penerangan dia. Pokok berbatang besar, okey, ini ialah contoh-contoh dia lah. Okey, tumbuhan menjala, memanjat, parasit, menumpang, pepanjat, buluh, paku pakis dan juga pokok-pokok bunga. Pokok-pokok bunga yang hidup di dalam hutan lah. Okey, bukan pokok-pokok bunga yang kita tanam kat rumah tu. Okey, dia pokok-pokok bunga liar yang hidup di dalam hutan. Okey, ini merupakan flora-flora yang hidup di dalam hutan lah. Okey. Yang poin bawah dia, hidupan liar di hutan pula meliputi haiwan vertebrata, reptilia, amfibia, serangga dan juga pelbagai jenis burung yang hidup di dalam hutan. Seterusnya kita masuk kepada tajuk 10.2. Okey, 10.1 tajuk dia singkat je, pendek je tajuk dia. Lepas tu kita terus masuk kepada tajuk 10.2 iaitu kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Okey, 10.2 ni dia nak bincangkan tentang kenapa kita perlu uruskan sumber hutan dekat Malaysia. Okey, kenapa kita perlu jaga hutan dekat Malaysia ni? Kenapa kita tak boleh tebang suka-suka hati je? Kenapa perlu diuruskan dengan betul? Okey, so kita tengok poin yang pertama. Sumber hutan amat penting dalam kehidupan dan persekitaran kita. Okey, oleh itu pengurusan sumber hutan juga amat penting sebab hutan yang penting, jadi kita perlulah uruskan dia. Okey, poin yang kedua, pengurusan sumber hutan bermaksud penjagaan sumber dengan baik supaya untuk memastikan sumber hutan itu dia tak akan habislah, supaya kita akan boleh sentiasa memperbaharui sumber hutan kita. Okey, sebab kalau kita pakai sekaligus dengan terus banyak, mestilah dia akan habis dan kita akan mengalami masalah untuk dapatkan sumber hutan yang mencukupi. Okey. Poin yang ketiga, pengurusan sumber adalah penting untuk kegunaan hutan bagi generasi masa hadapan. Sebab kalau kita, generasi kita dah pakai hutan itu sampai habis, kita dah
licin kan hutan tu. Jadi generasi masa depan diorang nak pakai apa? Okey, sebab itu penting untuk kita jaga supaya masa hadapan generasi masa akan datang diorang pun ada juga sumber hutan untuk diuruskan. Seterusnya kita tengok kepada kepentingan dia, 7 kepentingan dia. Okey, ini ialah 7 kepentingan dia. Yang pertama ialah mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, ini ialah kepentingan dia yang pertama. Kenapa kita perlu menguruskan sumber hutan, okey, untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Nanti kita akan tengok penerangan dia untuk setiap satu ni, okey. Yang kedua ialah mengelakkan kepupusan. Yang ketiga ialah meneruskan ekopelancongan. Yang keempat ialah pekerjaan berterusan. Yang kelima ialah pendapatan negara juga berterusan. Yang keenam, sumber berterusan. Dan yang terakhir ialah meneruskan penyelidikan dan kajian. Okey, ini ialah 7 kepentingan yang kita akan tengok setiap satu. Yang pertama ialah mengekalkan keseimbangan ekosistem. Poin yang pertama, keseimbangan ekosistem hutan akan membantu penerusan keseimbangan alam sekitar sesuatu kawasan. Okey, ekosistem ni merujuk kepada apa? Ekosistem ni dia merujuk kepada proses yang di mana makhluk hidup dalam hutan tu dia bergantung antara satu sama lain. Maksudnya haiwan dia bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pula bergantung kepada haiwan. Okey, jadi dia macam saling bergantung antara satu sama lain. Ini dikenali sebagai ekosistem. Okey, jadi kita perlu uruskan sumber hutan kita supaya kita dapat kekalkan keseimbangan ekosistem ni. Okey. Poin yang kedua, hutan hujan tropika yang berusia melebihi 130 juta tahun mempunyai biodiversiti yang sangat unik dan kaya sebab dia dah hidup dalam satu tempoh masa yang lama, 130 juta tahun. Okey, jadi dia mempunyai biodiversiti dia yang tersendiri iaitu yang unik dan sangat kaya. Poin yang ketiga, hutan paya bakau dapat mengelakkan hakisan pantai dan menapis sisa toksik. Okey, ini merupakan contoh dia lah. Okey, hutan paya bakau ni dia terletak di tepi-tepi pantai. Jadi apabila ombak dia datang memukul pantai, apabila ada hutan paya bakau ni dia akan dapat mengurangkan hakisan tanah tu, hakisan pantai tu. Okey, jadi ini merupakan salah satu function hutan paya bakau. Seterusnya kita tengok kepada kepentingan yang kedua iaitu mengelakkan kepupusan. Poin yang pertama, spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang mendapat permintaan tinggi dapat dikekalkan untuk keperluan dan kepentingan masa hadapan. Okey, kalau kita uruskan kita punya sumber hutan dengan baik, tumbuh-tumbuhan yang ada dekat hutan sekarang ini dan juga hidupan-hidupan liar yang ada dekat hutan sekarang ni, dia juga akan boleh terus hidup dekat kawasan yang sama dan ini akan memberi manfaat kepada generasi pada masa akan datang. Okey, sebab macam yang cikgu beritahu tadi lah, kita tak boleh gunakan hutan tu sekaligus sampai habis, sampai licin, tak boleh. Kita kena uruskan dengan betul supaya generasi masa akan datang pun akan dapat juga manfaat dia. Poin yang kedua, okey, poin yang kedua ni ialah contoh. Contoh dia ialah pokok cengal, jelutung dan monyet proboscis. Okey, monyet proboscis ini ialah ini rupa gambar, ini ialah rupa monyet proboscis. Okey, dan gajah pygmy. Okey, ini ialah gajah pygmy, gambar gajah pygmy. Okey, jadi kalau kita uruskan kita punya sumber hutan dengan baik, kita dapat terus kekalkan haiwan-haiwan ini. Okey, kita akan dapat terus kekalkan tumbuhan-tumbuhan ini dan dia akan dapat digunakan oleh generasi akan datang. Kepentingan yang ketiga ialah meneruskan ekopelancongan. Poin dia, ekopelancongan dapat diteruskan terutamanya spesies pokok dan hidupan liar dapat dihayati oleh masyarakat masa hadapan. Macam cikgu beritahu tadilah. Okey, kalau kita masih ada haiwan-haiwan yang unik dekat sumber hutan kita, dia akan menggalakkan pelancong daripada luar untuk datang ke negara kita dan melihat haiwan-haiwan tu. Okey. Kepentingan yang keempat, pekerjaan berterusan. Poin yang pertama, dia boleh menjana pendapatan kepada penduduk yang terlibat dalam sektor sumber hutan. Okey, dia boleh menjana pendapatan untuk mereka-mereka yang terlibat dengan sektor sumber hutan ni. Contoh dia menyediakan peluang pekerjaan dalam mempromosi, pengangkutan, penginapan, pemandu pelancong, kraft tangan, makanan dan minuman. Kalau kita tengok setiap satu ni, okey, promosi, pengangkutan, penginapan, pemandu pelancong, kraft tangan, makanan, minuman ni, semua ini dia terlibat dengan sektor sumber hutan. Contoh,
Penginapan terlibat dengan sektor sumber hutan. Okey, pemandu pelancong pun terlibat dengan sektor sumber hutan. Kraftangan pun terlibat dengan sektor sumber hutan. Makanan dan minuman pun terlibat dengan sektor sumber hutan. Okey. Jadi inilah yang dimaksudkan apabila masyarakat diorang terlibat dengan salah satu sektor ini, diorang juga akan mendapat pendapatan lah. Okey, sebab itu kita perlu jaga kita punya sumber hutan supaya masyarakat ini diorang ada sumber pendapatan diorang. Okey, poin yang ketiga, seramai 1.6 bilion orang di dunia ini bergantung hidup pada sumber hutan, manakala 10 juta orang terlibat dengan pengurusan hutan pada masa ini. Seterusnya yang kelima ialah pendapatan negara juga akan berterusan. Okey, poin dia, kehilangan sumber hutan boleh memberikan impak kepada pendapatan negara kerana ramai penduduk yang terlibat dengan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber hutan. Okey, kalau pengurusan hutan kita tak bagus, kalau sumber hutan kita kehabisan, maksudnya kita punya pendapatan negara pun akan merosotlah. Jadi kita perlu jaga supaya pendapatan negara kita juga akan sentiasa berterusan. Poin yang keenam, sumber juga berterusan. Poin yang pertama, menjamin bekalan kayu balak secara berterusan yang penting untuk pulpa dan kertas, perabot, binaan dan juga kraftangan. Okey, kita perlu supaya bila kita jaga sumber hutan kita, kita sentiasa ada bekalan kayu balak. Poin yang kedua, bila kita jaga sumber hutan kita, kita akan mampu menyediakan sumber makanan secara berterusan seperti paku miding, paku kubu, paku pakis, buah melinjau dan juga madu. Okay. Kita boleh sediakan makanan daripada sumber-sumber hutan. Poin yang ketiga, menjamin sumber perubatan. Seperti yang kita tahu, sumber-sumber hutan juga, pokok-pokok dekat hutan juga kita boleh gunakan dalam bidang perubatan. Okey, dia ada khasiat dia sendiri yang kita boleh gunakan dalam bidang perubatan. Jadi kalau kita jaga sumber hutan kita, kita akan sentiasa adalah sumber untuk perubatan kita. Poin yang keempat, mengekalkan kelangsungan habitat asli tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Kalau kita jaga macam yang cikgu bagi tahu tadi dekat slide-slide sebelum ni. Okey, kalau kita jaga hutan kita, tumbuhan semula jadi dengan hidupan liar, diorang adalah habitat untuk diorang hidup. Okey. Poin yang kelima, hutan dapat diteruskan sebagai paru-paru dunia. Maksudnya, dia berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida semasa proses fotosintesis. Okey, sebab kita semua tahu tumbuh-tumbuhan dia menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Jadi, kalau kita tebang pokok kita, dah tak adalah tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida, betul tak? Dan poin yang terakhir, dia boleh mengekalkan kawasan sumber air semula jadi serta meneruskan keadaan cuaca dan juga iklim semula jadi dengan adanya hutan-hutan ini. Dan kepentingan yang terakhir ialah kepentingan yang ketujuh, iaitu meneruskan penyelidikan dan kajian. Poin yang pertama, penyelidikan dan kajian akan mengungkai misteri alam sekitar dan hutan. Sebab yang kita tahu, hutan ini dia merupakan kawasan yang luas. Jadi banyak lagi yang kita masih belum terokai mengenai hutan ni. Jadi apabila kita dah terokai, apabila kita dah selidik, apabila kita dah kaji, hasil dia itu mungkin kita boleh dah manfaatkan untuk kegunaan manusia, betul tak? Jadi itu pentingnya untuk jalankan kajian dan penyelidikan ni. Poin yang kedua, sumber semula jadi mempunyai banyak kegunaan macam yang cikgu cakap tadi. Contohnya dalam bidang perubatan dan kawalan iklim dunia. Maka penyelidikan akan membantu kesejahteraan hidup manusia. Okey, macam yang cikgu terangkan tadilah, banyak lagi yang kita masih belum terokai pasal hutan. Jadi, apabila kita selidik dan kita kaji, mungkin ada manfaat yang kita boleh dapat daripada selidikan itu, daripada tumbuh-tumbuhan itu yang boleh manfaatkan manusia. Okey? Jadi itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka kepada modul yang dah diberikan ini. Okey, buka kepada modul ini. Dalam modul ini cikgu dah sertakan nota-nota ringkas daripada muka surat 1 sampai 6. Itu semua nota untuk bab 10 ini. Dan latihan yang cikgu nak pelajar semua buat ialah pada muka surat 7. Okey, buat latihan pada muka surat 7 ini sahaja dulu, iaitu latihan 10.1 dan 10.2 tu, okey. Selesaikan untuk soalan ini sahaja dulu. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa kekeliruan, ada penerangan cikgu yang kurang jelas, pelajar boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasalah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.